A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin khatimun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kita peluang, ruang masa, kesempatan, terutama sekali kesempatan untuk membuat video ini. Dan insyaallah pada video kali ini kita menyambung kembali yaitu mata pelajaran sirah. Jadi tuan-tuan perempuan yang berada di rumah boleh semak, boleh buka kitab, buka surat yang kedua, sebagian daripada yang kedua di bawah sekali. Nih, demikian nih, yaitu ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Kita akan sambung di sana. Baik. Kita sudah bicara tentang apa itu jahiliyah, masyarakat jahiliyah macam mana. Coba kita lihat pula ciri-ciri masyarakat jahiliyah daripada beberapa aspek. Ada 3 aspek yang kita akan tengok. Yang pertama dari sudut politik dia macam mana. Orang masyarakat jahiliyah ni macam mana dari sudut politik dia, sosiopolitik dia macam mana. Pandai orang berpolitik. Baik. Dari sudut politik, mereka ini masyarakat jahiliyah ini berasaskan kabilah, puak, berpuak-puak. Kabilah ni puak, puak ini, puak ini, puak ini, puak ini. Boleh faham? Dari sudut politik, diorang ada puak-puak gitu. Dari sudut politik negara kita ada parti, betul? Ada puak ini, ada parti ini. Ada parti ini, ada parti ini, ada kabilah ini, kabilah, politik ini. Dan setiap kabilah itu sudah tentu ada ketua dia kan. Begitu juga setiap parti itu sudah tentu ada presiden dia. Berasaskan kuasa pentadbiran, artinya mereka ada struktur pengurusan pentadbiran. Setiap kabilah itu ada ketua dia. Ada orang-orang kanan ketua dia macam itu. Kalau tidak ada ketua dia ni, siapa yang mereka ingin dengar cakap dia. Jadi sebab itu ada dia punya apa? Pentadbir, kuasa pentadbiran dia. Ada tempat pentadbiran dia. Dipimpin oleh ketua yang dipanggil syekh, contoh jabatan haji dan sebagainya. Ini jabatan haji memang dari dulu sudah ada di Mekah ni. Ada yang pegang, ada yang ketua dia. Rakyat patuh kepada pentadbiran pusat. Tidak pernah aman. Kenapa tidak pernah aman? Karena berpuak, karena ada kabilah-kabilah. Setiap kabilah itu ingin di atas, ingin menang, ingin menjadi leader, ingin menjadi ketua kabilah gitu. Samalah. Tuan-tuan nampak dalam suasana politik sekarang. Sama atau sama? Sama. Hampir sama. Dari sudut politik masyarakat jahiliyah. Dari sudut ekonomi macam mana? Pandaikah dorang ni mengurus tadbir ekonomi? Dari sudut ekonomi mereka juga mahir menternak. Suka menternak. Di antaranya kambing, unta. Menternak kambing dan unta dan kuda lah. Berniaga berangan tempatan atau luaran. Mereka juga ada produk. Ini orang Arab jahiliyah ni, diorang sendiri pun ada produk dan diorang juga akan jual produk daripada luar. Gitu. Sebab apa? Ada saudagar luar yang akan datang berniaga di sana, lalu diorang bertukar barang ataupun berjual beli, lalu barang daripada luar itu diorang niagakan di dalam Arab gitu, di tanah Arab gitu. Masyarakat Arab jahiliyah juga bercocok tanam kurma,
gandum, zaitun, buah tin, buah delima, dorang tanam semua itu. Untuk apa? Satu, untuk keperluan dorang, yang kedua untuk diniagakan gitu. Mereka juga mahir membuat mangkuk daripada tembaga. Mereka juga mahir membuat baju besi dan lain-lain yang berunsurkan tembaga dan besi. Mahir orang Arab ni. Buat pedang, buat parang, buat baju besi, apa sajalah yang daripada tembaga ataupun besi, dorang mahir dan dorang niagakan gitu. Mereka juga merompak harta kabilah lain. Di antara perangai orang Arab jahiliyah ni, ada kabilah-kabilah yang memang terkenal dengan sifat mereka suka merompak kabilah-kabilah lain, dan ataupun daripada pedagang-pedagang daripada luar gitu datang, ditunggunya di tengah jalan, dirompaknya. Lepas itu harta itu, rompakan itu, sama ada diniagakan ataupun diguna pakai sendiri aja. Kalau diniagakan memang dia untung bulat-bulat lah, modal tidak keluar, lah selesai ada keuntung gitu. Terpulang sama dia, jual mahal, jual murah gitu kan. Aduh. Menjalankan perniagaan antara bangsa, mereka juga ada berhubung dengan masyarakat luar, negara luar, mengadakan perniagaan daripada Rom, daripada Parsi, daripada India, daripada Cina. Ada hubungan dua hala untuk membentuk perniagaan, sama ada sistem barter kah ataupun jual beli, ekspor dan import. Istilah itu memang tidak dulu lah, tapi perbuatan dia memang ada, ekspor dan import. Dan dari sudut sosialnya pula, di sinilah kita lihat ketara betul ini. Orang Arab jahiliyah ini nampak jahil betul-betul. Wanita dijadikan sebagai hamba dan boleh jual beli serta diwarisi. Pelik betul. Seperti tidak ada tamadun orang Arab jahiliyah ini. Wanita dijadikan hamba, tidak berharga wanita ini, suka-suka hati je, mau indah-indah gitu. Boleh dijual beli, aku mau beli itulah, aku mau beli itu binimu tu, Masya Allah. Dan boleh diwarisi pula. Ya aku warisi lah itu, perempuan itu, si Mina itu. Bayangkan itu, tidak sandi kata. Sebab itu Allah SWT utus baginda Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak, merenovate akhlak masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, supaya nampak bertamadun, supaya nampak manusia itu, supaya manusia itu nampak kemanusiaan dia, wah. Sifat manusia itu nampak, bah. Ini ada manusia sifatnya binatang kan, Masya Allah. Ada ibu sendiri dideranya anak sampai mati gitu. Dia manusia tapi tidak ada sifat kemanusiaan. Datang Islam, manusia itu bersifat manusia. Kenapa? Islam ajar gitu. Menindas golongan yang lemah. Masyarakat jahiliyah, diorang akan tindas golongan yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya kabilah ataupun kabilahnya tidak kuat, tidak masyhur, ditindas. Jadi kuli, jadi hamba. Berzina, minum arak, berjudi, merompak menjadi amalan harian mereka. Zina, saya bilang tadi, wanita dijadikan sebagai hamba ya. Zina berluasa. Minum arak, minuman dorang. Judi, mainan dorang gitu. Amalan dorang, merompak, membunuh, jadi amalan dorang. Dan sebagian kabilah menanam bayi perempuan hidup-hidup. Bayi perempuan hidup-hidup. Sebagian kabilah beranggapan bahawasanya melahirkan anak perempuan itu menjatuhkan dorang punya maruah. Jadi ditanamlah baby perempuan tu hidup-hidup. Bagus lagi dia tanam. Zaman sekarang tidak payah tanam. Dia campak saya daripada tingkat 13. Daripada tingkat 13 jatuh di bawah. Terkejut apik je di bawah. Apik limpas, jatuh pop gitu. Bukan plastik, apik pingsan apik.
Sebab apa? Baby dalam plastik. Ingat sampah, baby. Sandi lagi. Masyarakat sekarang lagi sandi. Manusia sekarang lagi sandi. Abad yang semakin maju kita semakin sandi. Karena akhlak. Akhlak sudah tidak dititik beratkan di dalam kehidupan. Nilai murni sudah tidak diterapkan di dalam institusi kekeluargaan. Di dalam rumah. Tiada sudah. Sedikit, tipis sudah. Jadi itu diantara ciri-ciri masyarakat ulangan. Masyarakat ini jahiliyah dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial. Ada yang baik juga lah. Ada yang baiknya, tapi ada yang buruknya. Gitu. Jadi apabila datang Islam, apabila baginda Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, membawa ajaran Islam, berubah atau tidak berubah masyarakat Arab jahiliyah ini? Berubah 100%. Di antara perubahan yang dibawa oleh Islam, yang pertama, menghapuskan amalan dan kepercayaan karut kepada mentauhidkan Allah yang Maha Esa. Kan orang sembah berhala. Kan Arab jahiliyah ni kan menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan karut marut ini. Bunyi burung bunyi burung tengah malam itu, ada lagi dia punya lagi. Oh, nak boleh ni. Lalu sini limpas biawak pula, nak boleh lalu ni, mati kita ni kalau lalu ni. Ada musibah kita ni. Ada penyakit ni. Jadi datang Islam membawa perubahan amalan kepercayaan, dihapuskan, diubah. Yang kedua, mengubah akhlak masyarakat yang keji kepada akhlak yang mulia. Betul. Siapa tidak kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Orang yang memang bercita-cita tinggi sebelum dia masuk Islam, orang yang bercita-cita tinggi untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila dia sudah kembali kepada agama fitrah, menjadi seorang Muslim yang bertakwa, sangat luar biasa dia punya ketakwaan, sangat luar biasa dia punya akhlak. Kan? Sayyidina Umar paling ditakuti. Bukan saya orang yang takut. Jin, setan takut 40 hari tidak berani limpas tempat Sayyidina Umar limpas. Pun berakhlak mulia. Yang ketiga, menghapuskan fahaman perompak yang sempit kepada fahaman persaudaraan yang sejagat. Yalah. Ada kabilah-kabilah yang sifatnya perompak. Jadi lanun dia, bukan lanun di laut, lanun di daratan dia, di padang pasir. Jadi lanun di sana. Jadi diubah sifat itu. Supaya apa? Supaya faham tentang persaudaraan. Bahwasanya kau tidak boleh merompak ini kabilah ini, bahwasanya mereka kita ini bersaudara, sesama Islam bersaudara. Okey? Walaupun kita bukan keluarga, tapi kita adalah bersaudara sesama Islam, seakidah kita. Yang keempat, persengketaan dan permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman dan harmoni. Kan orang suka bergaduh, suka bersengketa. Hal sikit pun mau bergaduh, hal sikit pun mau bertatak, hal sikit pun mau bunuh-membunuh. Datang Islam ubah semua ini. Supaya apa? Supaya kehidupan orang aman dan harmoni. Betul, datang Islam kehidupan aman harmoni. Di Madinah dulu, puak yang ada dua puak, Khazraj dan Aus, sedang saya bergaduh. Datang Islam bersatu, jadi satu umat Islam, menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW yang paling taat. Adanya Islam, datangnya Islam. Dan yang kelima, penindasan dan penipuan bertukar menjadi kepada peraturan yang menjamin keadilan. Datang Islam berubah 100% masyarakat Arab jahiliyah. Kerana memang baginda Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Membaik pulih ni masyarakat ini daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Jadi berjaya atau tidak berjaya baginda Nabi Muhammad SAW membentuk mereka? Berjaya. Kalaulah baginda Nabi Muhammad SAW tidak diutus menjadi Rasul, kita nak tahu jadi macam mana kita ini. Aku pun nak tahu, saya pun nak tahu jadi apa saudara. Tapi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita seorang insan yang sangat mulia, sangat dikasihi,
menjadi rasul kita, membimbing umat ini tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan kita daripada terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah serba sedikit ringkas perkongsian kita berkenaan tentang mata pelajaran sirah pada kali ini. Mudah-mudahan apa perkongsian kita pada video kali ini memberi sedikit kefahaman kita tentang Islam, memberi sedikit pengetahuan kita tentang sejarah Islam, memberi kefahaman kita bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW membawa ini agama Islam kepada satu masyarakat yang sangat brutal, kepada menjadi masyarakat yang sangat santun. Kan? Allah Akbar. Tidak percaya, kamu pergilah di Mekah lah, kamu pergi di Madinah lah, macam itu. Kan? Allah Akbar. Jadi sampai sini adalah perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberi manfaat kepada kita. Mohon ampun dan maaf atas kelemahan dari sudut penyampaian ilmu yang saya ada, kefasihan yang kurang. Semua kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kelemahan itu juga, keburukan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi asbabnya kelemahan diri saya, kekurangan ilmu saya, ketidakfasihan saya dalam penyampaian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.